Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa kita dalam Dapur Rasa Live pada hari ini. Wow, hari ini hari yang paling bersemangat sebab tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha. So, apa resepi korang untuk Hari Raya Aidiladha nanti? Mestilah istimewa kan nak jamu pada keluarga walaupun kita sesama menyambutnya sesama keluarga, jadi kita kena hidangkan dengan resepi yang istimewa. So sebelum tu kita nak minta semua follow-follow Majarah Rahsia yang baru join, sharekan link live ni dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat dan juga semua saudara mara supaya mereka boleh manfaatkan resepi kita pada hari ini. Okey, kita tak nak buang masa, jadi kita nak jemput tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Jaja Jani, pengusaha restoran Jelinga Molek dari Setia Alam. Okey, dipersilakan. Mana dia Cik Jaja kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Put? Waalaikumsalam. Sihat. Puan Jaja macam mana? Sihat ke hari ni? Nampak berseri-seri. Alhamdulillah, dapat masak terus semua baik. Wah, kita hari ni memasak di luar. Betul. Ini laman rumah saya sebenarnya. Banyak bercucuk tanah nampak pokok-pokok kat belakang tu. Adalah sikit. Ada pokok dari kampung saya bawa. So hari ni kita besar hati sebab dapat bersama dengan Tauke. Tauke Jelinga Molek yang di mana restorannya tu Jaja? Restoran saya Jelinga Molek dekat Setia Alam. Kalau travel dari Setia City Mall tu dalam 5 minit je. Tapi sekarang tak boleh lah kita kan? Betul, semua kena online ordering lah. Okey, kalau dekat Jelinga Molek tu biasanya apa menu-menu yang dihidangkan untuk pelanggan? Okey, dah nama pun Jelinga Molek, dialek Kelantan. So kita sediakan semua menu yang premium dan asli daripada Kelantan. Seperti kerabu, nasi dagang dan nasi-nasi gulai lah yang famous dekat Kelantan. So siapa-siapa yang rindu nak makan masakan dari Kelantan gitu, bolehlah ke Jelinga. Bukanlah, order online lah sekarang kan. So hari ni Jaja nak berkongsi dengan kita resepi apa tu? Resepi istimewa katanya. Betul, sebab tak lama lagi kita nak menyambut Hari Raya Haji kan. Dan kita semua tahu kita belum lagi boleh rentas negeri. So kita sambut dekat rumah dan kita hidang makanan istimewa. Hari ni nak ajar tips macam mana nak masak nasi dagang Kelantan dengan gulai udang diraja. Special daripada Kelantan. Kenapa diraja tu? Sebab lauk ni special. Kalau kat kedai pun selalu jarang jumpa. Dan masakan ni masakan yang famous di dalam kalangan keluarga dekat sana lah. Kat kedai turun-temurun resepi ni ke Jaja? Turun. Dan yang specialnya kedai kita orang jual nasi dagang gulai udang ni sebab kita orang tahu susah nak jumpa. Okey, tak sabar ni nak tengok macam mana resepi yang menarik hari ni Okey. Sebab sebenarnya orang tak tahu cara masak nasi dagang ni dan diorang rasa macam nasi dagang ni susah nak buat. Sebenarnya senang. Begitu kita kena tengok macam mana Jaja buat, senang ke tidak. Okey, kita tengok apa bahan-bahan dia Jaja. Okey, apa yang Jaja share hari ni adalah apa yang kita orang buat dekat Jelinga Molek. So apa yang cara masak semua yang kami gunakan dekat Jelinga selama 2 tahun dah. So hari ni nak share supaya semua orang boleh masak nasi dagang Kelantan yang sedap. Okey, apa yang penting sebenarnya untuk masak nasi dagang yang sedap dan menjadi. Menjadi tu maksudnya tak jelantah, tak terlalu lembek dan ngam-ngam lah dan wangi dan sedap rasa dia. So apa yang penting korang kena ada beras Kelantan. Okay, kalau kat sini Jaja tak boleh tunjuk sebab Jaja dah kukus dah sebenarnya dalam ni. So yang ni sekarang dah siap kukus 10 minit. Tapi Jaja akan share campuran nasi dagang yang sebelum dikukus tadi. So untuk
nisbah, macam kadang-kadang orang tak tahu nak agak berapa banyak nak masak untuk satu family kan. So nisbah yang korang kena ingat adalah satu orang makan bersamaan dengan 100 gram beras. 100 gram beras. Okay, tu tips yang pertama. Maksudnya dalam family tu ada 5 orang, darab 5 je lah. Maksudnya masak 500 gram beras. Sebab kadang-kadang kita masak terlebih, kadang-kadang tak cukup kan. So yang ni ngam-ngam. Dan kita guna beras special daripada Kelantan. Nama beras tu beras jalamat. Okay? Maknanya kat sini tak ada ke Caca? Kalau kita nak buat, nak dapatkan tu? Tak ada. Beras tu susah nak dapat, tapi banyak je dekat Shopee, boleh beli online. Lega dengar. Bolehlah kat Shopee kan? Orang pun kadang-kadang beli kat Shopee juga sebab stok susah nak dapat. Beras ni nama beras jalamat ataupun beras nasi dagang Kelantan je lah. Search je beras nasi dagang Kelantan. Harga pun tak mahal kat Food, dalam RM7 macam tu je satu kg. So yang ni kita orang dah campur. Kalau kata nak masak 500 gram beras untuk 5 orang, campur beras nasi dagang 250 gram bersama dengan beras wangi. Beras wangi apa-apa jenama saja 250 gram. Campur dua tu untuk dapat 500 gram beras sebelum kita rendam. Maknanya kena gabungkan beras tu lah. Ramai orang tak tahu, dia tak gabung, so beras dia tak cantik sangat, nasi dia tak cantik. Sebenarnya kena gabung, nisbah dia separuh-separuh. So kalau nak masak 500, 250 gram beras merah, beras nasi dagang tu dengan 250 gram beras wangi. Beras wangi tau, bukan beras tiam ke beras basmati, beras wangi. Okey, kemudian kita campur, kita rendam semalaman. Semalam dah rendam, hari ni tak boleh tunjuk, dah rendam dah. So kita rendam semalaman, katalah nak masak pagi ni, kita rendam sebelum tidur. Sebelum tidur dalam 11-12 tu rendam lah, rendam dengan air macam biasa. Basuh-basuh sikit, rendam. Lepas tu pagi ni, ambil rendaman beras tu, basuh dulu sikit, and then kita akan kukus. So ini Jaja dah kukus. So itu hasil dia. Hasil rendam semalaman kita dah kukus 10 minit 10 minit. Dan tips yang kedua, kalau nak beras tu bau wangi, dalam pengukus ni kita lapik dengan daun pisang. Daun apa? Daun pisang. Daun pisang, okey. So nanti lapik dulu daun pisang, baru letak beras yang kita rendam semalaman tu, and then kita kukus 10 minit macam biasa. 10 cantik macam ni dah, dia kembang. Dia separuh masak lah ni. So, lepas kita kukus ni, kita sediakan bahan rendaman. Sebab kalau nasi dagang ni dia famous kena rendam-rendam santan banyak kali kan. So, hari ni Jaja ajar macam mana nak buat rendaman santan tu. So, untuk sukatan 500 gram, kita cuma pakai Jaja pakai santan botak je sebenarnya. Santan botak ni dalam 200 gram. Satu kotak kecil lah. Apa-apa brand pun boleh. Okey. Masukkan santan satu kotak kecil. Lepas tu masukkan air 100 gram campur. 100 ml, 100 ml air. Okey, kemudian kacaulah sikit bagi dia bercampur. Okey. Ini sukatan untuk 500 gram lah. Kalau nak double ke boleh gandakan sekali ganda lagi. Okay. Kita masukkan hirisan halia. Halia ni dalam 1 inci. Kita hiris panjang-panjang. Okay, kenapa kita hiris panjang-panjang? Supaya bila nasi masak nanti, kita senang nak pilih, nak keluarkan halia ni. Itu reason kita hiris panjang-panjang macam tu senang ya? Betul. Itu petua orang tua dulu-dulu lah. Nanti nak makan kan tergigit halia tak best. Potong macam-macam macam ni. Dalam 1 inci masukkan. Lepas tu ini kita mayang bawang merah. Yang ni Jaja guna dalam 2 ulas. 2 ulas.
yang macam ni, iris nipis-nipis, campur sekali. And then yang ni halba, biji halba. Halba ni sukatan jangan terlebih, jangan terkurang. Untuk 500 gram, paling sedap letak dalam satu sudu kecil saja. Satu sudu kecil saja, basuh dulu and then masuk. Okay, masukkan sekali. Kenapa tak boleh terlebih? Sebab biji halba ni kalau terlebih, nasi tu akan jadi sedikit pahit lah. So, jangan pandai-pandai nak lebih-lebih pula Cerita ikut je sukatan hari ni, 500 gram nasi, satu sudu kecil biji halba, okey? Lepas tu, siap lagi, kita masukkan garam. Okay, garam ni sebenarnya di samping nak tambah rasa, kita boleh bagi santan ni lambat basi juga. So, santan ni kita letakkan setengah sudu garam halus. Setengah sudu garam halus. Dan juga letak gula. Letak gula sikit. Kalau tak suka manis, boleh kurangkan lah. Jaja letak sukatan ni dalam satu sudu gula. Satu sudu. Nak bagi seimbangkan rasa, kena ada garam gula juga. Apa yang kami buat dekat Johor, memang nasi dagang kita orang dah kurangkan manis dah. Kita orang tahu kita tak nak sediakan makanan yang kita Kelantan yang manis sangat. So, kita dah suka untuk semua orang. Ada setengah tu tak suka kan manis sangat Jaja. Kadang-kadang dia orang takut nak rasa makanan Kelantan ni. Orang kata nanti makanan manis-manis kan. So nanti yang ni kita kacau dulu, bagi dia sebati sikit. Sebab tadi kan ada gula. So bagi dia hancur dulu semua, kacau. And then baru kita angkat nasi tu masukkan dalam rendaman ni. Boleh fokus lah kot tunjuk macam mana rendaman ni. Macam ni. Okay. Lepas tu masukkanlah beras yang kita dah kukus 10 minit tadi. Okay, kita masukkan. Rupa beras dia macam ni lah. Dia ada merah-merah kan. Betul lah. Tapi merah dia tak banyak sangat sebab kita dah campur dengan beras wangi tadi kan. Guna je nama apa-apa. Boleh je beras wangi tu. Ambil semua. Campur je dalam ni. Dah dikukus. Ramai orang tak suka buat nasi dagang ni sebab nampak renyah lah. Tapi sebenarnya boleh je. Nampak macam remeh tapi sedap. Tapi sedap. Tapi kalau nak makan family untuk raya haji ni sesuai lah hidang nasi yang special sikit kan. Takkan nak makan nasi putih biasa je. So kita buatlah nasi special sikit. Hilang sikit rindu nak balik Kelantan ke. Jaja, apa bezanya nasi dagang Kelantan dengan Terengganu kan? Okey. Beza dia sebenarnya beras. Kalau nasi dagang Kelantan, memang kena pakai beras yang ni lah. Beras merah ni. Beras jalemas yang Jaja bagi tahu tadi. Tapi kalau Terengganu, biasanya diorang guna beras basmati. Okey. Sebab tu prosedur dia sama macam mana buat ni lah ya? Kalau kata macam susah nak dapat beras ni kan, beli je beras wangi. Nanti boleh campur juga dengan beras basmati. Okay. Bukakan beras nasi dagang merah ni dengan beras basmati. Tapi nanti jadi nasi dagang Terengganu lah. Bukan Kelantan. Okay, so Jaja dah ambil semua dari pengukus ni. Kita kena kacau lah. Kita kena kacau. Yang ni kita panggil dia arung. Arung So proses arung ni kalau boleh jangan kasar-kasar sangat sebab nanti beras tu jadi patah. Patah-patah nanti tak cantik lah. Berapa lama nak kena buat macam tu? Ni sekejap je. Kita gaul-gaul bagi dia rata sekejap. Lepas tu terus 10 minit kita rendam supaya beras tu kembang. Dia serap santan yang kita buat tadi. Yang ni jarang orang share tips ni sebab apa?
Selalunya kalau Jaja tengok dekat resipi-resipi lain pun diorang gaul-gaul terus kukus balik. Tapi sebenarnya kalau nak nasi dagang yang lemak, kita bagi dia serap dulu sikit. Kita bagi serap santan tu dalam 10 minit baru kita kukus kali kedua. Jarang orang buat, selalu diorang terus kukus je. Shortcut lah tu kan. Tapi rasa dia ada beza lah, betul tak? Dia kalau kukus terus tu rasa dia lain sikit. Dia akan macam kurang lembut lah. So ni dah siap arung dah. So lepas siap gaul ni kita tekan-tekan ratakan macam ni. Kita biarkan dia serap dalam 10 minit. Okay? Tapi kita orang dah siap. Dah siapkan dah. Tada. Okay, yang ni dah rendam 10 minit. Tunjuk dekat sikit. Tunjuk dekat sikit. Macam ni. Sama je tadi. Tadi dah rendam. Kalau tengok campuran ni dah kering dah. Dia dah serap dah semua santan. Santan dah tak ada dalam tu. So apa yang kita kena buat, ambil beras yang direndam ni kita kukus lagi sekali. Kita kukus lagi sekali. So masukkan balik dalam pengukus yang sama. Daun pisang tu pun tak payah buang. Kita pakai je daun pisang yang sama. Kita kukus lagi sekali. Kalau tengok ni santan dah tak ada dah dalam bekas sebab dia dah serap dah semua. So nampak berlemak kan? Ya. Lepas tu takut nak pakai santan kotak sebenarnya. Santan kotak pun okey. Sama lemak je, sama sedap. Tak ada tempat dan kadang-kadang susah nak dapat santan segar kan. So jangan takut-takut bukan semestinya ada santan yang segar. Santan kotak pun korang boleh pakai juga. Santan kotak pun boleh sebab santan kotak sekarang pun kualiti bagus-bagus. Okey, masuk semua. Ini untuk 5 orang lah, lebih kurang. Okey, lepas tu jangan lupa buat macam lubang sikit. Bagi wap boleh naik. Alright, macam tu. Okey, mana boleh tutup, lepas tu buka api. Okey, buka api. Masak. Okey, ni pengukus kecil je lah sebab nak makan 5 orang je. Tu nak kukus berapa lama Jaja? Yang ni kita kena kukus lebih kurang 15 minit. Sampai okey. So, sementara kita tunggu 15 minit ni Kak Put, kita buat gulai yang nak bergu dengan dia. Bergu dia. Takkan nak makan nasi je kan? Tapi budak-budak kadang-kadang dapat nasi macam ni, diorang pun suka makan nasi je. Nasi ni dah lembut. Tapi kita nak makan dengan lauk lah kan. So hari ni nak buat gulai udang diraja nama dia. Tapi Jaja nak pakai shortcut, nak pakai paste. So kita pakai paste Jelingor gulai udang. Keluaran Jelingor Ya, ini keluaran Jelingor. Nama pun paste Jelingor kan. So kita ada 3 paste sebenarnya. Ada untuk gulai udang, gulai ikan dengan merah, masak merah. Tapi hari ni guna yang gulai udang lah sebab nak buat gulai udang diraja. So Jaja guna je benda ni. Senang, 5 minit je siap. So apa yang kita kena buat, buka je satu paste ni. Yang untuk paste ni untuk berapa orang makan Jaja? Yang ni pun lebih kurang 4 ke 6 orang makan. Jadi ngam-ngam lah dengan nasi tadi. Untuk okay. So masukkan je paste ni. Lepas tu boleh buka api. Senang kan masak pakai paste kan?
Ya, sebab sekarang kita ni kan busy kan. Semua orang work from home. Lepas tu nak pantau anak-anak lagi. So, nak buat gulai tu, nak tumis-tumis tu nanti makan masa lama. So mana yang kita boleh shortcut, kita shortcut je Kak Put. Berapa harga tu satu paket tu Jaja? Tu paket ni maksimum makan 6 orang baru RM13.50. Murah je, boleh 5 orang. Dan yang specialnya kita boleh masuk semua jenis seafood sebenarnya. Selain udang, boleh masuk ketam, soto, nak masuk seafood ke semua boleh. Tu tak perlu nak tambah apa-apa santan ke? Kena. Yang ni paste, Jaja panaskan je sekejap. Lepas tu kena masuk santan. Santan ni dalam 100 ml santan campur dengan 200 ml air. Sebab Jaja tak suka kuah ni pekat sangat. So kita cairkan sikit. Cairkan sikit. Betul. Tapi jumlah campuran santan ni dalam 300 ml lah. So kita masukkan je. Okay, kita cook. So kepekatan santan ni boleh sesuaikan ikut terasa. Kalau suka pekat, lebihkan santan sikit. Kalau suka cair-cair sikit, lebihkan air. Okey. Bagi dia mendidih sekejap. Mudah kan sekarang semua paste ada, tak payah nak tumbuk-tumbuk. Tapi kalau kata tak suka makan nasi dagang dengan gulai udang, boleh juga buat dengan gulai ikan sebab kita ada gulai ikan. Yang ni paste untuk gulai ikan. Cara masak pun sama je Kak Put, cuma beza je kita letak ikan. Okay. Follower-follower majalah rasa kalau rasa teringin nak makan macam dekat kedai ni kan, kita boleh masak sendiri je kat rumah. Time je sebab nak datang dalam tu tak boleh kan. So ni dia punya warna lah dan dia pun dah pecah, dia memang dah siap pecah minyak dah. Okay, kita tunggu dia macam nak mendidih sekejap, kita masukkan udang lah. Kalau kata nak masukkan sayur pun boleh, macam nak masukkan hirisan timun ke, nak masuk, kalau suka pedas masukkan cili api ke, boleh je. So masuk petai boleh tak? Petai tak pernah try lagi Kak Put. Boleh kot. Nanti saya try. Boleh ke tak? Manalah tahu kan? Best pula. Tapi selalunya kalau kat Kelantan kita masukkan hirisan timun dengan cili api ataupun cili hijau yang dekat Kelantan tu, yang buat solok tu. Yang masukkan tu sedap. So sekarang ni gulai dah nak start mendidih, kita akan masukkan udang. So Jaja ada lebih kurang 10 ekor udang tak kisahlah nak buat saiz apa pun boleh. Kita guna yang saiz macam ni. Masukkan udang. Lebih kurang 10 ekor Ekor. Yang bestnya paste ni tak payah letak garam, tak payah letak gula, tak payah letak apa-apa dah. Dia dah ngam-ngam rasa dia. Secukup rasa lah. Rasa dah, tumis pun tak payah, perasa pun tak payah. Cuma masukkan santan tadi dengan udang je lah. Okay, udang dah tukar colour dah tu, cantik dah. Kita bagi dia masak sikit sebab kalau udang ni kita tak payah nak masak lama-lama pun. Nanti lama overcook, keras pula kan? Sedap, nanti dia jadi keras. Tak fresh. Ini kalau nak pakai lobster pun boleh sebenarnya. Boleh semestinya udang. Kita boleh gantikan dengan seafood lain lah kalau tak suka udang kan? Even ada yang cuba masak dengan ayam pun dia orang kata sedap. Kena cuba ni. Cuba. Yang ni tak manis sangat tau Kak Put. Yang ni kita orang dah adjust dah. Yang penting tak manis lah. Akak ni kurang sikit manis. Betul. Semua orang tengah jaga kesihatan sekarang kan, takut duduk rumah je. So kalau boleh nak kurangkan gula kan. Okay, dah mendidih, dah cantik dah tu. So Jaja suka tambah telur rebus. So kita masuk telur rebus. Masuk 2 je lah.
Kadang-kadang makan udang tak cukup, campur lagi telur rebus. Okey dah, masak dah ni. Tengok udang dah. Tengok. Terus lapar kan. Kalau boleh bau ni terus rasa nak makan je. Rugi tak berjiran. Kalau tak boleh dapat. 10 je lagi, tak apa sebab makan luar kan. Tak apa, kita dah spare dah bekas. Sekejap lagi kita bagi-bagi terus. Okey. Yang ni dah cantik dah. Dah mendidih, udang dah masak. Telur tadi pun memang yang dah masak kan. So, ginilah rupa dia. So, boleh tutup api. Gulai dah masak dah pun. So, untuk pelengkap nasi dagang, nasi dah ada, gulai dah ada. Apa yang kita nak buat hari ni lagi adalah acar mentah. Acar mentah. So, acar mentah macam biasalah. Kena ada hirisan bawang, lepas tu hirisan cili, hirisan limon dengan carrot. Ada orang letak kubis, tak kisah. Janji, biasanya acar mentah ni kita letak sayur yang rangup-rangup lah. So, kita masukkan dalam bekas, campur semua. Lepas tu, kita campur dengan gula. Yang ni semua orang pandai buat kot. Kan? Gula. Nak kurangkan gula, masuk 1 sudu pun cukup lah. 1 sudu ke, setengah sudu ke. Lepas tu masuk garam sikit. Garam hujung-hujung sudu je, dalam setengah sudu kecil pun cukup. Alright. Kalau nak ganti dengan garam Himalaya yang warna pink tu pun boleh. Lepas tu masukkan cuka. Kita makan ya. Dan cuka. Lebih kurang dalam 5 sudu kot. Masuk dalam. Masukkan cuka tu. So macam mentah ni 3 bahan je sebenarnya. Gula, garam dengan cuka. Jadilah. Kalau nak sedap, acar ni jangan buat awal-awal lah. Buat masa nak makan baru buat. So nanti kalau lama-lama dia lembik kan. Tak fresh lah, dia tak rangup lah kan. Even kalau kat restoran tu kita orang tak buat awal. Pagi nak jual tu baru kita buat. Supaya customer dapat acar yang rangup. Okey, lepas tu kita gaul je. Gaul je. Ni kalau nak letak kubis pun boleh lah. Kubis hijau tu kan. Potong halus kecil-kecil. Lepas tu campurkan sekali. Tapi kat rumah ni tak makan kubis. So tak letak kubis. Ikut selera masing-masing lah. Okey, dah siap dah acar Dah siap acar. Okey, kemudian kalau dekat restoran kami hidangkan nasi dagang ni dengan sambal kelapa. Tapi sambal kelapa ni Jaja tak share lagi resipi hari ni sebab yang ni saja pun dah lebih sejam. Sama. So yang ni kita tunjuk yang dah siap buat. Yang ni yang Jeligo punya sambal kelapa lah. So sambal kelapa ni dekat Jeligo kita hidang dengan nasi kerabu dan juga nasi dagang. Itu special nasi dagang kita, ada sambal kelapa. Tapi yang ni sebenarnya tak wajib pun buat. Kalau kat rumah tak ada benda ni pun nasi dagang tu dah sedap dah sebenarnya. Cuma kita bagi extra, bagi rasa dia lebih sedap Kita letak apa. So yang ni pun lebih kurang 15 minit pun dah berasap macam ni. Dah nak masak ni. Kalau nak tahu dia masak ke tak, kena rasa sikit lah. Beras tu kalau dah tak jelantah, dah boleh angkat lah. So, mungkin kita boleh rasa dulu sikit. Kalau banyak ni biasanya dah kukus dalam 15 minit memang confirm masak lah. Macam dah masak tu. Macam dah masak, betul. Kita rasa sikit macam dah masak, betul. Okay. Dah masak dah. Dah masak, dah boleh angkat api. Sekejap je sebenarnya nak buat nasi dagang ni, tak payah lama-lama pun.
So, nasi dah masak, gulai dah ada, acar dah siap, sambal kelapa pun dah ada. Tunggu nak ngap je Kak Put. Okey, kita hidang. Boleh makan dah ni. Okey, so kita angkat nasi. Kita masukkan nasi. Kita hidang lah. Okay, boleh tengok je lah ya. So follower Majalah Rasa, siapa yang baru lihat live ni, minta tolong share dan like ya. Sama-sama manfaatkan ilmu yang dikongsi oleh Jaja hari ni. Bukan senang dia nak berkongsi masak sama macam dekat restoran kan Jaja? Sama, memang sama tip. Even dekat restoran pun kita pakai santan kotak juga Kak Put. Dia sama sedap. Okey. Okey Kak Put, ada orang dia ajar nasi dagang ni rendam lagi sekali tau dengan santan pekat. Tapi kami tak buat. Sebab apa? Sebab masa kita rendam kali pertama tadi, kita dah tunggu dia 10 minit kan. So sebenarnya beras tu dah cukup lembut dah. Jadi bila kukus yang kali kedua ni, dah tak payah kukus yang ketiga dah. Sepatutnya 3 kali. Tapi kita buat 2 kali je. Sebab dah lembut dah. Kalau kukus lagi sekali dia jadi lembik. Betul. So sebab tu Jaja kata hari ni kita masak shortcut tapi sedap. Yang penting. Kan semua dah cepat kan? Nanti remeh-remeh orang pun tak nak buat kan Jaja? Nasi dah cantik dah tu tengok. Nasi, lepas tu kita letak acar. Okay, letak acar sikit. Lepas tu letak sambal kelapa. Ni sambal kelapa kalau letak banyak-banyak pun boleh lah kan kalau suka. Okay, sambal kelapa. Lepas tu kita ambil gulai udang. Bau dia ni memang semerbak Kak Put. Memanggil-manggil dah ni. Janganlah Jaja kat jauh ni. Ada kalau jiran dah hulu dah ni. Okey. Telur ni biasa budak-budak kan dia suka makan telur kan. Kita masukkan telur. Okey. Letak situ lagi. Bagi nampak udang ni. Okey. So gulai udang diraja kita pun dah siap. Ini sangat lengkap. Nasi dagang Kelantan dengan gulai udang diraja. Okey, kalau nasi dagang kita orang pun inilah stepnya sebenarnya. Dapat nasi, acar, sambal kelapa, udang dengan telur sekali dapat. Satu hidang. Kalau malas nak masak, boleh order juga. Okey? Okey, sebelum terlupa kita ada nak bagi hadiah kan Jaja? Hari ni Jaja berbesar hati nak bagi hadiah untuk 10 follower yang bertuah yang cepat jawab. Soalan dia mudah je. Apa Jaja soalan dia? Okey siapa yang tak tengok hari ni sebenarnya Jaja nak cari 10 orang yang bertuah. Siapa yang boleh jawab soalan ni senang saja. Kita nak belanja 2 pack pes. Kita nak bagi 1 pack pes gulai udang diraja ni dengan 1 pack pes merah. Yang ni kena cuba masak sendirilah sebab hari ni tak demo kan. So dapat 2 ni Kak Put dengan voucher makan dekat Jilirong Molek sebanyak RM30 seorang. Lumayan tu tau. Kita nak bagi ni. Jaja pemurah hati nak beri. So soalan dia yang paling mudah. Okay, dengar baik-baik Soalan dia, di manakah terletaknya restoran Jilirong Molek? Di mana terletaknya restoran Jilirong Molek? Okay. Siapa yang bertuah boleh jawab, bagi jawapan yang betul. Kita nak bagi hadiah tadi 2 pes dengan voucher makan RM30 kepada seorang saja. 10 orang saja.
Cepat-cepat semua, cepat-cepat letak nama anda dan juga apa jawapan, jawapan untuk yang soalan Jaja bagi tahu tadi ya. Mungkin boleh dapat hadiah yang Jaja bagi tadi. So, resepi semua kita nanti resepi akan dikongsikan Jaja? Betul, resipi penuh nanti kita akan kongsikan ya. Okay. Kita nak berterima kasih dengan Jaja sebab sudi berkongsi resepi yang enak. Yang penting tu sebab resepi daripada restoran tu sebiji-sebiji tu kan, bukan senang. Jadi kalau siapa kata nasi dagang susah nak masak, ikut macam mana yang Jaja cakap tadi. Jadi kita terima kasih sebab Jaja sudi dan beri hadiah lagi kat 10 follower yang mengikut live hari ni. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Jaja dari Jelingo Molek. Terima kasih juga pada tim Majalah Rasa. Korang jangan lupa like Majalah Rasa, like page Majalah Rasa dan share video ni tau. Okey, jumpa lagi Jaja. Assalamualaikum. Bye-bye.